Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kumpul lagi. Minta maaf lambat, saya tertidur. Terus terang tidur. Jadi tunggu tadi apa nak start kelas. Macam kejap lagi ya. Alhamdulillah, apa Salman telefon jaga balik. Kalau kat rumah, kalau kelas KSN tak datang dah. Kalau kelas ni pasal apa kita online, insya-Allah kita teruskan balik. So, minta maaf Baik, kali tadi kita bincangkan itu, kita alhamdulillah kita ambil kitab Syadul Uruf kita ada sebutkan berkenaan dengan tajuk kita tukar buku atau kita ambil buku baru Yang buku tu adalah buku Syadul Uruf ilmu sarf berkenaan ilmu saraf Sebenarnya kita buku ni dahulu dipakai di pondok pun guna buku ni sebagai tempat. Jadi kita yang berkali tak salah kita tukar kitab pun berdasar pada penggunaan. Kita yang pentingnya kefahaman tu kita dapat perolehi. So buku yang kita ambil itu inilah buku ni. Yang kita dah maklum bagi PDF dia itu. InsyaAllah kita akan pakai buku ni sebagai teks kita. Buku yang matan bina tu sebenarnya macam saya sebut itulah, dia sebenarnya untuk hafalan. So dia masih kekal penggunaan sebab dia tak banyak sangat pelbagai pecahan. Dia terus letakkan 50 bab terus bab ni terus macam tu. Jadi apa saya dapati bila pembaca bincangan macam tu macam sebahagian student lost tak nampak sangat perbincangan yang datang dalam buku tersebut. Jadi buku yang baru yang kita pakai ni buku ni ini Syadul Uruf Musarfi dikarang oleh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Malawi Al-Hamalawi yang mati tahun 1315. Jadi kita itu pada perbincangan kita lalu 2 minggu lepas kita ambil berkenaan dengan dengan tajuk ni dan kita ambil itu sebuah kitab dan mukadimah. Dalam ketua kitab ni kita sebutkan berkenaan karang buku kita ni, kenapa dikarang buku ni dan apa sebab dikarang. Dan memang kita sebenarnya memang dalam pengarangan buku atau kitab setiap kali mana orang baru karang tu sebab dirasakan yang ada tertinggal ataupun untuk sempurnakan apa yang telah orang lalu buat, rasa tak cukup tambah. So kadang-kadang memang kita kata dari segi masalah susunan dan sebagainya, susunan buku ni lebih baik daripada buku lain lah. Cuma kita ada benda yang kurang di sini, kita kata tengok macam mana. Jadi akan terakhir kita ambil mukadimah tu tentang sorof. Sorof tu maksud dia adalah sorof tasrif, maksud dia ada perubahan atau pengubahan perubahan atau pengubahan itu adalah kalimah tasrif riyah ni, bukan tasdik. Ini tasrif tasrif riyah itu perubahan angin. Daripada istilah kita kata dia adalah pengubahan asal yang satu kepada contoh yang berbagai. Kerana makna yang dikendaki yang tak akan terhasil kecuali dengan pengubahan tersebut. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, isim musanna, jamak dan selainnya. Dengan makna ilmu dia ada ilmu tentang usul yang dikenali dengannya keadaan binaan kalimah yang bukan i'rab, bukan bina. Maksud binaan kalimah. Bukan maksudnya bukan tujuan dia i'rab ujung kalimah, bukan juga untuk masalah kekal kalimah ujung tu. Okey. Kita tumpukanlah binaan kalimah tu. Macam dulu kalimah macam Muhammadun datang mana. Gitu. Jadi kita bincang itu dan kita bincang tentang lafaz bahasa Arab. Tajuk dia adalah lafaz bahasa Arab
untuk kita kenal. Kemudian apa uh, yang meletakkannya dikatakan apa adalah Mu'adz bin Muslim Al-Harra. Dia kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah ala kulli hal, ini berkhilaf berkenaan dengan siapa mula mengatur atau menyusun ilmu ni. Okey. Okey, jadi apa yang kita bincangkan ni dan kemudian apa hasil daripada ilmu ni adalah menyari lidah daripada salah dalam kalimah-kalimah ataupun apa vocab menjaga apa bahasa apa peraturan bahasa Arab dan tulisan. Okey, dan tempat kita ambil sebenarnya adalah daripada kalam Allah, kalam Rasul dan kalam bahasa Arab. Kalam Allah tu Al-Quran lah, kalam Rasul tu hadis Nabi, dan kalam Arab syair, bersyair. Okey, dan hukum ni kita belajar ni adalah padanya adalah wajib kifayah dan juga abdiyah kita sebut itu binaan binaan itu adalah bentuk kalimah yang apa yang diperhatikan daripada harakat atau mati dengan huruf susunan dan kalimah ada lafaz yang singular yang peletakan kalimah ni menunjuk kepada satu makna. Macam kita kata baitun rumah, sayaratun kereta, kan, cidarun dinding, babun pintu. Kan dengan bila dilafazkan dalam kalimah berkenaan difahami daripada itu makna apa diletakkan baginya. Baik. So hari ini kita akan masuk kepada apa baru, itu berkenaan dengan taksimul kalimah. Taksimul kalimah. So pasal kat sini nanti dia orang punya agihan buku ni bagus pasal kita akan nampak sorof dari sudut isim, dari sudut fa'il, dua-dua dia ambil. Dia akan sentuh dua sudut, isim dan fa'il. Okay, jadi kita bincangkan. Dia kata apa? Taksimul kalimati, pembahagian kalimah. Taksimul kalimati, pembahagian kalimah. Dia kata tangqasimul kalimatu ila ismin wa fi'lin wa harfin. Terbahagi kalimah, bila sebut apa kalimah tu kataan dalam bahasa Arab, dia terbahagi kepada isim atau fi'il atau isim, fi'il dan huruf. Isim, fi'il dan huruf. Fal isim tu adalah mawudi al yadulla ala ma'ani mustaqillin bil fahmi laysa zaman juz'an minhu mislu rajulun rajulin wa kitabin. Isim dia adalah apa yang diletakkan untuknya menunjuk kepada makna yang tersendiri. Makna dia tersendiri dengan kefahaman yang bukan yang tiada zaman satu juzuk lagi. Jadi macam nanti bila apa zaman ni bukan berkaitan lah. Dia bukan tajuk dengan apa masa. Contoh macam ni. Macam dia sebut Muhammad atau Ali atau pintu atau sayar kereta ataupun baitun rumah, dia menunjuk kepada maksud yang tersendiri dengan kefahaman. Tapi dia tak ada kaitan dengan masa. Tidak ada kaitan dengan masa. Maksud dia tak ada Muhammad dulu, Muhammad kini, Muhammad akan datang. Apa? Rumah dulu, rumah telah. Rumah sedang, rumah akan, tak ada. So, dia tunjuk pada kalimah tapi dia menunjuk kepada apa makna tertentu yang tanpa ada berkaitan dengan masa. Maksud dia dia tidak dahulu, kini dan akan datang. Tak ada telah, sekarang akan datang, tak ada. Itu maksud dia apa maksud isim tu. Kita sebut kita tahu bila sebut nafizatun tingkap, misbahun lampu, mirwahatun kipas, mukayyafatun aircon dan apa air condition. Okay. Jadi semua kalimah-kalimah tersebut menunjuk maksud tapi dia tak ada telah, kini akan datang. Itu isim. Contoh dia kata mislu rajulin wa kitabin, seperti rajulin seorang lelaki, kitabin sebuah buku, sebiji buku. Jadi bila kalimah tersebut kita tahu kalimah tu mempunyai maksud tersendiri tapi terasing daripada masa. Tak ada kaitan dengan masa. Masa bukan sebahagian darinya. Okey, itu faham ya. Wal fi'lu fi'il pula mawdi al yadulla ala ma'ani mustaqil bil fahmi. Dia juga apa diletakkan kalimah tu diletakkan dibuat untuk menunjuk kepada makna tersendiri dengan kefahaman. Tapi dalam masa sama, masa adalah satu bahagian daripadanya. Masa sebahagian daripadanya. Contoh macam bila kita kata mislu kataba. Seperti contoh kataba. Kataba telah menulis. Dia tunjuk tentang maksud-maksud, iaitu perbuatan menulis. Tapi dikaitkan atau digabungkan maksud telah menulis tadi, perbuatan menulis tu dengan telah.
Atau yaqra'u. Yaqra'u memberi maksud berkenaan dengan perbuatan membaca, tapi dia datang dengan tambahan maksud apa? Sedang atau akan. Sedang atau akan. Dan apa dan wahfaz. Wahfaz. Itu hamzah tu kena buang tu. Kalau siapa ada buku tu padam hamzah tu. So hamzah tu tak ada. Dia pasal dia datang sini dengan bentuk amar. Tuntutan untuk pelakuan perbuatan. Tuntutan untuk pelakuan perbuatan. Ihfaz. Wahfaz dan jagalah dan peliharalah. Dia pun dia ada kaitan dengan masa pasal dia tuntut perlakuan lepas daripada percakapan. Kalau saya sebut rumah, rumah tu bukan lepas percakapan. Rumah lah. Tak ada kaitan dengan masa. So basically pada keadaan tadi kalimah fi'il kalimah fi'il perkatabah, yaqra'u dan juga wahfaz, ihfaz dia bermaksud dengan perbuatan, dia menceritakan perbuatan menulis, membaca, memelihara. Cuma pada katabah perbuatan menulis itu dikaitkan dengan masa telah lalu. Yaqra'u tu perbuatan baca dikaitkan dengan masa sekarang nak akan datang. Dan juga ihfaz perbuatan tuntutan pelakuan perbuatan untuk menjaga, tapi untuk lepas masa percakapan. So every time ini ada kaitan dengan masa macam tu dinamakan sebagai fi'il. Isim lain, isim kita kata tak ada kaitan dengan masa. Babun, mana ada bab telah pintu, akan pintu, sedang pintu. Tapi kalau makan, minum, melihat, bercakap, dan bila kalimah tersebut kita faham kalimah dia, tapi dia ada kaitan dengan masa, maka dikatakan sebagai fi'il. Faham Sedangkan kita isim pula. Huruf pula. Wal harfu huruf pula. Malam ma wudi aliyadulla ala ma'anin ala makna ghairi mustaqillin bil fahmi. Kata dia adalah apa diletakkan, dibuat kalimah ni atau diletakkan dalam bahasa Arab untuk menunjuk kepada makna tidak tersendiri bil fahmi dengan kefahaman. Dia bukan makna tersendiri dia makna yang bukan tersendiri dengan kefahaman. Contoh hal. Dia kena hal ni masuk dalam ayat baru kita tahu maksud dia apa. Kena bergaringan. Kadang-kadang hal ni boleh maksud tidak. Kan hal fi dari qasamul zihij, adakah tiada. Kan. Hal kalau ada ilah menjadi tidak kan. Jadi apa? Jadi tiadakah ke? Jadi kita kata kalau tidak kita kata apa hal anta adakah engkau dalam kebaikan. So dia akan jadi soalan, tapi dalam masa sama kita tengok kedudukan dia ayat. Kena istifham tadi ataupun persoalan tu bukan persoalan sebenarnya. So basically hal ni singularly macam tu tak ada maksud. Dalam ayat baru ada maksud. Macam juga fi. Wafi dan juga fi. Fi kita kata dalam kan. Tapi boleh maksud pada. Boleh maksud mengenai. Dia berdasar kepada konteks ayat. So macam huruf dalam bahasa Arab ni dia tak ada makna yang tersendiri. Bahkan makna dia bergantung kepada kedudukan dalam ayat. Dan juga lam. Lam maksud tidak kan. Apa dia juga. Dia bukan lam saja. Dia mesti ada lam dalam ayat dan sentence. Wala dakhla lahu hunaka mamarra, dan tiada campur tangan untuknya di sini dalam bab sorof ni sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan bahawa dalam sorof huruf tidak ada perbincangan. Kita tak bincang dalam sorof tentang huruf. Kita bincang tentang isim, kita bincang tentang fi'il, tak bincang tentang huruf. Okey, baik. Dia kata kat sini wa yaqtasul ismu, dan dia kata dan dikhususkan isim biqabuli harfil jar, dan kita khususkan nak kenal isim tu isim ke tidak dengan penerimaan huruf jar. Kena tengok kalau terima huruf jar itu antara tanda isim, ataupun dan alif lam, itu alif lam makrifah yang dalam pengertian akan maksud de, yang ia tak masuk pada nama khas lah. Kita macam rajulun ar-rajulu, rajulun ar-rajulu, baitun al-baitu, kitabun al-kitabu, dan qurratun bola, qurratun bola, al-qurratu. So every time lafaz macam tu boleh terima alif lam, muslimun al-muslimu, maka isim lah, isim. Dan juga dikenali juga isim ni dengan apa? Yang ketiga,
dengan disusuli biluhu tanwin lahu, dengan disusuli oleh tanwin baris dua padanya. Dan baris dua ni memang kita kata kita akan lihat kepada apa macam kalimah Muhammadun, kitabun, pada nama khas yang kita kata yang tidak ada apa yang boleh didatangi tanwin lah. Ada nama khas tak tanwin macam perempuan, macam Fatimatun tak boleh, Fatimatu, Halimatu, Halimatu, Aminatu. Dia itu ada yang insya-Allah kita bincangkan. Tapi basically yang kalau nama lain Zaidun, Aliyun, okey, semua sekali Muhammadun, semua sekali boleh terima alif lam, boleh terima tanwin pada dua. Itu kalau nama khas. Kalau nama apa, kalau nama am kita macam apa, sarirun katil, macam wisadatun bantal, jidarun dinding, babun pintu. Tapi yang ni dua-dua, dia kalau yang kalimah macam ni dia akan boleh masuk alif lam atau tak ada lam dia tanwin. Okey, selain itu juga dia kata wabil idafati. Idafati. Boleh kenali juga dengan idafah. Nanti terangkan satu-satu idafah. Idafah ni apa? Contoh sandaran, ni perbuatan. Idafah ni macam sandaran perbuatan. Idafah, apa idafah dia dua, idafah dengan isnad. Maksud dua kan, isnad ilaihi. Idafah ni kita compound noun. Macam nama macam dua kita gabungkan. Macam apa? Baiti, baitun, baiti, baituka. Ni idafah ni, rumah awak, rumah awak, rumah saya. Baitu aliyin, rumah Ali. Baitu malin, rumah harta. So dia ada gabungan macam ni bagi idafah. Isim boleh buat, fi'il tak boleh buat. Fi'il tak boleh buat macam tu Okey, isnad pula disandar pada contoh macam perbuatan, disandar kepada orang. Mana perbuatan sandar pada perbuatan? Perbuatan sandar pada isnad kepada person ataupun kepada nama. Contoh macam perbuatan makan, macam akala. Dia mesti balik pada pada isim. Dia tak boleh balik pada fi'il juga. Isim boleh gabung isim. Tapi fi'il tak gabung dengan fi'il. Itu kena faham dia bukan ni. Jadi apa ini khususiat bagi isim. Dan juga dia kata apa? Wabin nida. Wabin nida dengan seruan. Macam ya, lepas tu mesti nama. Nak bersi isim. Isim Nahu contoh dia kata alhamdulillah munsyiul khalqa min adamin. Ni kat sini ada semua tadi. Ada semua yang disebut tu ada kat sini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Oh kan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ni ada alif lam. Alhamdulillah ada huruf jar. Munsyiul khalqi, yang mengadakan ciptaan. Ni mudhaf ilaih. Okey. Minal adami, daripada ketiadaan. Jadi kata kat sini semua ada. Segala puji bagi Allah yang mengadakan ciptaan daripada ketiadaan. Dekat bawah tu dia kata warada fi ba'di nasri bi budatul busiri fi bidayatiha wa thumma salatu ala muhtari fil qidami. Guna solat selawat ke atas yang terpilih itu Muhammad SAW muhtar fil qidami pada sejak awal ciptaan. Okey. Contohnya ni wanahu ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah benarkan mimpi. Daripada ya Ibrahimu tu ada ya nida qad saddaqta ru'ya, engkau telah benarkan akan mimpi. Jadi kat sini alif lam ru'ya ni menunjukkan dia mimpi ni adalah isim lah. Okey. Itu khususiat bagi isim. Mana isim dia kenalikan. Kalau kita dalam kitab kitab yang kecil sikit kita kata hafal ismu yu'afil khafdi wa tanwin wa duhul alif lam. Mana isim dia dengan tanwin, tapi di baris bawah baris bawah dan juga tanwin dan juga duhul huruf alif lam dan huruf jar. Itu kita ambil 4 ni. Kat sini tambah lagi dengan seruan dengan isnad mudhafah ni, 2 ni, 3 ni. Kalau kita biasa belajar hujan ni kita akan jumpa alif lam tanwin lah. Dan baris bawah. Terima baris bawah. Terima huruf jar, alif lam dan juga ada tanwin. Idhafah dan juga ni nanti dibincangkan kita lebih besar lah. Okay, baik.
Okey, dan sementara fi'il pula yahtasul fi'lu fi'il pula dikhususkan biqalbu liqad dengan penerimaan qad. Kalau kalimah awal tu ada qad, qad aflahal mu'minun, qad tu menunjukkan dia fi'il. Atau ada sin, dan sayaqulu sufaha. Sayaqulu sufaha kan. Ataupun saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, saufa. Wan nawasib ni huruf-huruf nasab. Nanti kita akan belajar lah huruf nasab ni yang membariskan akhir pada atas bagi fi'il. Contoh macam akulu atau ya'kulu jadi an akula atau ya'kula ayyakula. Yadhhabu jadi yadhhaba. Bila an lan idzan kai ni kita belajar huruf dia. Wal jawazim diterima juga huruf jazam. Seperti in ke atau lam ke lamma ke yang akan menjadikan dia macam lam yakun alladhi. Lam yakun alladhi. Sebab bunyi yang yakunil ladhi tu asal lam yakun alladhi itu mati. So huruf-huruf yang menyebabkan akhir fi'il mudhari' tu akhir fi'il tu berbaris mati dikatakan sebagai tanda fi'il lah. Huruf-huruf jazam dipanggil. Kemudian dikenali juga dengan diakhiri dengan ta fa'il. Ta fa'il ni yang kita tengok lah kata beta, jalasta, qara'ta, zahabta, zahabti, zahabtum kan. Atau dia ta tu, ta fa'il. Betul tak ada sakinah macam zahabat. Zahabat. Dia juga dia susuli hujung fi'il ni dengan nun taukid, nun penegasan. La'aqtulanna kan la zahaban. Nun tu nun taukid. Betul ya mukhatabah ya perempuan. Macam udkhuli. Yadhhabi kan. Itu panggil ya mukhatabah, ya perempuan. Contoh bagi qad aflaha man tazakka. Surah Al-A'la 14, telah berjayalah siapa yang menyucikan ini diri. Ini. Aflaha ni adalah fi'il sebab ada qad. Contoh macam surah Al-Sin tadi, sanuqri'uka fala tansa. Akan kami baca pada engkau maka kau tidak akan lupa. Tidak akan kau lupa ni. Sin ni tanda bagi fi'il bagi fi'il. Contohnya macam surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha dalam ayat yang kelima Allah kata wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sauta 6 ni dalam taukid. Saufa ni yu'tika. Saufa ni tanda dia. Ini yu'ti ni mesti fi'il sebab ada saufa depan dia. Kemudian lain macam Al-Imran 92 lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ni lan ni adalah huruf nasab. Asalnya tanaluna. Bila ada lan dia tanalu saja. Kalau dia dia panggil nawasib. Huruf yang menasabkan berataskan akhir fi'il dipanggil sebagai nawasib. Contoh lain macam apa? Al-Ikhlas ayat ketiga lam yalid wa lam yulad. Ini huruf jazam. Huruf jazam lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Okey. Contoh lain macam apa kat sini? Surah Ghafir ke-7. Rabbana wasi'ta. Ni, ta ni. Kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Wahai Tuhan kami, engkau meluasi semua benda daripada rahmat dan juga pengetahuan ni. Ini doa para malaikat kata para malaikat. Wasi'ta ni. Ta ni anta. Kita ta tuma tum ti tuma tuna tu. Itu ketika hujung fi'il madhi. Kemudian tadi sebut tentang nun ta'nis sakinah kan, surah Qasas 25, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Qalat dia berkata, ta ni bagi ta perempuan. Ta ta'nis sakinah. Ta perempuan ni ta mati perempuan. Qalat dia itu perempuan berkata, inna abi ni bapaku yad'uka memanggil engkau, mengajak engkau liyajziyaka supaya dia balas kepada engkau ajra ma saqaita lana, pahala upah apa yang kau cedok minuman, cedok air untuk kami. Kau ambil air untuk kami maka nak bayar dia balas. So Qasas 25. Tapi yang dia nak tumpukan ni. Ini adalah ta ni ta fa'il. Ini ada ta fa'il satu lagi. Yang kat sini ini fi'il juga tapi tak ada tanda dia kita kenal. Tak ada qad sin saufa tak ada. Tapi ini fi'il Ini ada. Ini panggil dia masuk pada apa? Liyajziyaka ni, lam ni adalah huruf nasab. Nasab dimasuki huruf nasab maka dia adalah fi'il lah.
Dia fi'il. Okey. Kemudian dalam surah Yusuf ayat ke-32 ni nun taukid. La yusjananna wa la yakuna minas saghirin, pasti engkau akan pasti dia akan dipenjarakan. La yusjananna. Yusjananna dia dipenjara. Yusjana. Nun belakang ni sabdu ni adalah nun taukid. Ini pun hanya masuk pada fi'il. Isim tak masuk nun taukid. Isim masuk dalam taukid, tak masuk nun taukid. Wa la yakunan, dan pasti dia menjadi minas saghirin, kalangan golongan orang-orang yang hina. Ini tentang Yusuf dah. Kisah Yusuf yang mana isteri menteri itu kata kalau dia tak Yusuf tak tunaikan kata-kata dia, pasti dia akan dipenjarakan dan jadi orang hina. Yang terakhir yang sebut tadi adalah ya mukhatabah. Ini pun hanya masuk pada fi'il saja. Kita baca dalam ayat surah Al-Fajr ayat 27-28. Allah katakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuha an-nafsul mutmainnah. Wahai. Dia ya ayyuha tu kalau yang maskulin. Ya ayyatuha, wahai perempuan. An-nafsu jiwa, wahai jiwa, al-mutmainnah yang tenang. Nafs dalam bahasa Arab memang datang untuk perempuan. Dia digelar sebagai perempuan. Macam matahari lah, syamsul. Tamutah tak ada. Tapi kat sini terkenal dia perempuan sebab apa? Sebab tengok sifat an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalimah tenang tu tak mutmain saja, mutmainnah. So kita tahu dia ni perempuan. Digunakan pada dia istilah perempuan. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau, kembalilah engkau. Irji'i. Ya yang itu ya mukhatabah, ya perempuan. Ya perempuan diucap padanya percakapan. Ya perempuan singular, seorang yang diucap pada percakapan digunakan irji'i. Ya tu. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu, Tuhan dikau, radiyatan dalam keadaan redha, mardiyah lagi diredai. Redha, engkau redha dan engkau diredai. Okey. Dan dia wa yakhusul harfu bi adami qabul syai'in min khasa'is al-ism al-fi'li. Dikhususkan huruf dan ketiadaan penerimaan satu pun daripada ciri-ciri isim dan juga fi'il. Kalau kita kata huruf, maka tak terima semua sekali tanda yang disebutkan tadi. Apa untuk isim, apa untuk fi'il, tak boleh terima untuk huruf. Okey, sekejap, stop. Sampai sekarang, okay, ada soalan? Until now, sampai sekarang kita kenalkan isim, fi'il, huruf tu. Ada tak apa-apa nak tanya? Malu cakap, tulis. Malu bercakap, tulis. Ustaz, Ya. dekat YouTube tak ada soalan. Kat sini kelas. Hai, tidur ke? La ilaha syarikat. Saya tidur, memang saya tidur tadi. Tapi yang kelas tidur ke? Yang dalam kelas akan tak ada seorang pun. Faham semua? 40 orang dalam kelas ni, tolong type seorang-seorang. Faham? Ya betul lah. Ini minggu yang apa? Minggu ni adalah minggu terakhir, insya-Allah kita harap untuk online. Minggu depan insya-Allah kita akan mula start kelas yang fizikal dan apa makluman telah dimaklumkan. Insya-Allah bulan start minggu depan, start 1 bulan lah, 1 bulan 9, semua kelas dijalankan secara fizikal. So dan kelas ni 2 orang lain, semua kena tulis. Tak tulis saya tak gerak. Semua kena jawab faham. 1, 2 orang. 3. 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 14 orang. Mana lagi? Ustaz, 2 tu saya dengan Imran. So 12. 11.
11 lah. Kita tolak lah. Okey, okey. Bukan faham. Okey, tak apa. Okey. Yang aku yakin tak apa. Okey. Yang mana tak, kalau tak ada tak faham kan? Saya harap apa? Tanya. Jangan buat apa diam. So, setakat ni kita nak bincang macam mana perubahan kalimah tersebut. So sekarang ni pengarang buku kita dipecahkan dulu kepada 3 segmen. Dia nak fahamkan bahawa nanti perubahan-perubahan yang akan kita bincangkan nanti, macam mana kita nak construct atau bentuk kalimah tu daripada 1 jadi 2, 2 jadi 3 seterusnya. Dia akan berlaku pada 2 benda je. Pada isim dan pada fi'il. Sebab tu dia cuba mula-mula sekali ni dia terangkan apa isim, apa fi'il, apa huruf. Dan maka dia cuba terangkan macam mana kita kenal isim, macam mana kita kenal fi'il, macam mana kita kenal huruf. Okey. So ikut pada sebutan tadi kita dapatlah sebahagian daripada tanda isim, tanda fi'il tanda isim, tanda fi'il. Isim dikenali dengan penerimaan huruf jar. So anyhow bila kita nampak dalam kalimah dalam Quran Karim ada huruf jar. Ada huruf jar, okey. Okey, ada huruf jar. Huruf yang min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf dan lam yang maksud dari, di, kepada dan sebagainya. Yang menyebabkan isim tu baris bawah, itu hanya berlaku pada isim saja. Kemudian disebut bukan baris bawah sini kan. Kemudian tentang alif lam. Terima alif lam, itu alif lam makrifah, alif lam yang memberi maksud the. Daripada umum kepada khusus. Macam babun pintu, al-babu the door. Pintu itu, pintu berkenaan. Baitun a house, al-baitu the house. Itu alif lam tu bila words tadi kalimah tu boleh masuk alif lam, terutama yang bukan nama khas. Nama khas tak boleh masuk alif lam lah. Macam Muhammad bukan al-Muhammad. Muhammad lah. Al-Muhammad bukannya dia. Okey. Jadi bila sebut tentang bentuk tersebut kita kata apa? Itu hanya berlaku pada isim. Demikian juga baris 2. Baris 2 juga berlaku pada isim sahaja, tidak berlaku pada fi'il. Berlaku pada fi'il kemudian dia kata berkenaan dengan masuk baris 2, kemudian disebut berkenaan dengan tajuk idhafah. Jadi mudhaf ilaih, maksud dia ada compound noun macam Rabbil Alamin. Rabb al-Alamin. Kan? Rasulullah. Rasul Allah. Itu dipanggil sebagai idhafah. Isnad maksud dia disandar pada dia fi'il. Perbuatan tu disandar pada siapa? Maksud kalau kita kata disandar kepada nama tersebut perbuatan. Ya, itu isim dia menjadi. Perbuatan tak disandar pada perbuatan, disandar pada person. Jadi ini khas. Kemudian huruf seruan, kata seru pun hanya berlaku pada isim saja. Kita tak seru, memukul kan, perbuatan mukul, memukul, mana ada memukul tak dituju padanya ucapan. Dituju pada isim saja. Cuma kalau kita kata sebahagian besar daripada perbualan lah. Kemudian pada fi'il tadi, kita kata ada qad, yang maksud sesungguhnya atau kadang-kala, sin, masuk akan, saufa akan juga. Kan? Betul masuk huruf-huruf nasab, kemudian masuk huruf-huruf jazam, yang mana mengubah akhir kalimah dia. Yang kita akan belajar nanti insya-Allah pada masa akan datang, kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan satu persatu berkenaan. Saufa, ada ta fi'il, ta fa'il, ta pelaku perbuatan. Macam yang kita belajar dalam bila belajar tasrif bagi fi'il madi, macam kata beta, jalas ta, qorok ta, kan ta tu kan. Yang tadi macam contoh tadi, dia semua tu adalah ta fa'il dipanggil, ta fa'il. Kemudian terima nun taukid, nun penegasan, ataupun terima juga ta taknis sakinah, itu perempuan, zahabat, qara'at, alimat dan sebagainya, itu ta taknis sakinah, dan juga terima ya mukhatabah. Itu semua tu tanda bagi fi'il. Okey, baik. Jadi yang kita boleh kenal, tapi kena ingat bukan semua akan berada di hadapan kalimah yang kita baca.
kadang-kala kita kena kenal dia sebagai fi'il tu dengan naturally. Tapi kalau ada tanda-tanda tadi, automatik kita kenal dia adalah fi'il. Macam tadi, automatik kita kenal dia adalah isim. Okay, sambung Okay. Okay, sekarang kita masuk penjelasan berikutnya. Al-mizan as-sarfi. Mizan as-sarfi. Mizan, timbangan. As-sarfi, saraf. Dia bila sebut mizan sarfi ni, dia kata apa? Satu, alif. Lamma kana aktsarul kalimatil arabiyyati thulafiyan. Oleh kerana adalah kebanyakan kalimah-kalimah bahasa Arab tiga. Mana berhuruf tiga. Oleh kerana kebanyakan. Dia sebut kebanyakan ni sebab ada kalimah yang bukan usul dia tiga. Tapi general, secara keseluruhan, huruf asal kalimah bahasa Arab tiga letter. Macam kalimah kitab daripada kataba. Ataupun macam baitun daripada bata yabitu. Dia ada original words tu ke mana. Ni cakap kalau kita dalam bahasa Melayu kita tak ada originality macam ni. Maksud dia kalau kita ada makan, memakan, dimakan, termakan, seterusnya. Kalau bahasa Arab dia punya word tu memang berkaitan dengan perbuatan tadi dan memang kita kata memang akan kita jumpa usul dia. Kalau dia ada usul lah. Kalau kalimah tu tak ada bertasrif, tak adalah. Tapi kalau ikut bertasrif, memang ada lah. Macam kalimat ni, dalam word ni kan. Ni kalimat. Daripada kalimatun, jadi kalimat. Kalimat kan. Jadi sulasi daripada salasah. Sulasi daripada salasah. Sulasian. Dia kata oleh kerana kebanyakan. Oleh kerana adalah kebanyakan kalimah-kalimah bahasa Arab berhuruf tiga. Yang atabarul ulama usarf anna usul kalimati salah satu ahrufin. Telah mengambil kira para ulama saraf bahawa usul kalimah-kalimah bahasa Arab ni tiga huruf. Dia bukan sengaja tapi dia ambil general. Secara basic di sini, macam bila kita buat peraturan, kita akan ambil hukum pada yang banyak. Contoh macam majoriti manusia nampak hijau itu hijau, merah itu merah, kuning itu kuning. Majoriti. Dalam majoriti manusia tadi, ada tak orang buta kala? Mesti ada. Ada orang buta kala. Tapi kita tak pernah ambil kira pun kecacatan mereka untuk membolehkan mereka memandu kereta. Bahkan memang orang yang buta kala dikekalkan hukum dia, kalau dia tak nampak kala dia tak boleh memandu. Sebab tu kenapa ujian test permulaan nak ambil L kan. Kan dia ada ujian tentang nombor. Dia satu bulatan, dia letak nombor, dia suruh baca. Kalau tak nampak, gagal berapa kali, maka dia anggap tak boleh, tak layak untuk memandu. Alasan dia tak nampak colour, bimbang dia akan was-was berkenaan warna, lampu isyarat dan sebagainya lah. Itu basic lah. Jadi secara tak langsung kat situ, kita macam ni, macam ulama bahasa letakkan, diorang cuba untuk letak satu guideline, so dia terpaksa ambil majoriti. Walaupun dalam majoriti tadi, ada pengecualian orang-orang yang tak dapat. Ada pengecualian, ada orang yang tak boleh baca. Tak boleh tengok. Jadi macam juga dengan huruf bahasa Arab. Originally, memang kita kata banyaknya tiga. So dia letak tiga. Walaupun sebenarnya ada tak kalimah yang usul dia 4 huruf. Jawapannya ada. Tapi tiga ni adalah majoriti. Boleh kata keseluruhan. Kalimah-kalimah yang ada tu semuanya usul dia 3 huruf. Ni yang kita baca ni kan. Semua ni asal 3 huruf. Macam qabaluhu, qabala, qabila. Waznu wazana. Macam ni kan apa? Mauzun wazana. Yaqulun qala. Semua sekali ni usul dia 3. Jadi mereka kerana asal macam tu 3, maka mereka pun letak 3 lah sebagai usul bagi kalimah-kalimah bahasa Arab. Wa qabaluha 'inda al-wazni bi fa' wal 'ain wal lam. Dan mereka ubah bila nak buatkan timbangan, nak susun kan, dia letakkan wazan tu dengan fa, ain dan lam. Fa, ain, lam. Nanti kita akan belajar dia gunakan timbangan tadi. Macam bila kita sebut apa kariha. Dia akan kata asal dia adalah fa'ila. Dia tukar pasal dia akan kena ada wazan. Kena ada guideline dan ukuran bagi fi'il. So jadi dia kata letak fa, ain dan lam. Fa, ain dan lam. Yang dikatakan musawwaratun bi suratil mauzun, yang digambarkan dengan
gambaran apa? Timbangan. Wazana apa fa'ala tu adalah timbangan. So any words kita jumpa kita ukur dengan fa'ala. Atau fa'ila atau fa'ula. Macam kabura. Kabura duk mana? Fa'ula. Dia letakkan wazan. Fayakununa fi wazni qamar. Apa kalau dia kata qamar, qamarun. Macam dia kata pada wazan bagi dia sebut qamar. Qamar ni bulat. Qaf mim ra qamar. So dia kata wazan dia apa? Fa'al. Qamar fa'al. Qamar itu fa'al. Contoh apa dia kata bitahrik. Dengan harakatlah fa'al. Ataupun dengan apa? Dengan mati. Bitahrik wa fil himli fi'li bi kasri fa' wa sukunil ain. Fa'al tu qamar kan? Semua fa'ala. Qamarun, qamar. Bitahrik dengan baris wa fil himli dengan contoh macam lain macam apa dengan harakat. Harakat tu bertukar daripada fa'al kepada fa'il Itu macam wa fil himli fi'li himlu fi'lu bi kasril fa' dikasrahkan dengan fa dan matikan ain fi'lun himlun fi'lun wa fi karuma fa'ula disebut karuma kita kata fa'ula. So dia akan jadikan fa ain lam tu sebagai cara ukuran. Nak kata bab apa dia kata. Contohnya macam wazan fa'al. Karam, qamar, karamun, qamarun, semua satu bab. Bab apa fa'alun. Fa'al. Pada himlun pada itu macam dengan kasrah dengan kasrah dan juga mati ain fi'lun. Sirrun. Fi'lun lah. Kalau kata sirrun tu dia punya wazan mana? Fi'lun lah. Kalau karuma fa'ula, kabura. Bab yang sama, bab fa'ula. Yang fathah fa, dhammah ain. Dan macam itulah dia kata halum majarrah berterusan macam tu. Wa yusammuna al-harf al-awwal fa kalimah. Dan mereka namakan huruf pertama fa kalimah. Dengan dikata yang kedua ain kalimah dan ketiga lam kalimah. Lam kalimah contohnya. Contoh dia sini kita buat contoh ya. Mana serta ya. Tidak. Tak pasal itu ada apa? Salah hilang sikit ya. Okey. Contoh kan. Mana? Jadi tukar je. Tukar nota. Ini ya mana? Iya. Mana hilang dah?
Ya, ada mana saya ingat. M. Okay. Mana itu? Yang dua kejap. Macam tak tengok. Dia macam ni, apa ada ma'ani lah, ya. Dia bila fa ain lam tu kan, fa ain dan lam tu, dia kaedah dalam bahasa Arab bila orang letak ni tu, dia mudahkan untuk kita kenal apa kalimah tu punya original apa words Okay. Ni okay. Fa fi'il, in fi'il, lam fi'il. Okay. Okay, tukar ni. Pada sini. Okay. Dia nak fahamkan apa tentang apa yang dia katakan apa. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Sama ini sikit lagi ya. Entah. Ini sini aja. Sama pun. Okay, jap. Mati. Boleh, saya mati. Ni. Okay, ni. Tak ni. Jadi kat sini. Contoh dia, okay. Dia letakkan kepada 3 letter Cara mereka letak 3 letter macam ni. 3 letter macam ni letakkan, dia jadikan fa ain lam Fa ain lam. Fa ain lam. Contoh macam kataba. Kaf tu adalah fa fi'il. Kaf tu adalah kaf fi'il Fa ain lam. Okey. Okey, kataba Okey, contoh. Okey. So kataba, kaf ini fa fi'il, ta ini ain fi'il, dan ba tu lam fi'il. So any words yang apa datang dalam bahasa Arab, dalam fi'il, diorang akan pecahkan kepada bentuk macam ni. Sebab ni bagi wazan. Sebab tu yang kita baca dalam buku tadi,
dia letakkan wazan, maksud dia semua yang datang akan timbang macam ni. Akan timbang macam ni. Maksud dia dengan satu fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Dia akan datangkan dengan macam tu. So kalau macam qara'a, qaf adalah fa fi'il, ra adalah ain fi'il, hamzah adalah lam fi'il. Macam akala, akala, a hamzah adalah fa fi'il, fa fi'il Kaf adalah kakala, kaf adalah ain fi'il, lam adalah lam tu adalah lam fi'il lah, akala, kataba, alima. Dia akan jadi macam tu. Sentiasa dia akan ikut turutan sedemikian. Dia akan jadikan fa, ain, lam. Semua letter dia. Pasal ini pasal balik pada asal generally secara keseluruhan memang apa kalimah-kalimah dalam bahasa Arab dia original dia 3 letter. So diorang susun macam inilah untuk memudahkan bagi orang yang yang belajar bahasa Arab tahu kalimah yang dia tengah baca tu dalam bab mana. Bab mana. Maksud kita akan kenal bab dalam masalah tasrif nanti, kita kenal di bab mana. So kalau dia macam ni, apa jadi pada mudhari' dia? Kalau macam ni, apa jadi pada amar dia? Kalau macam ni, apa masdar dia? Kalau macam ni, apa berupa isim fi'il amar dia? So kita akan tahu pecahan tadi berdasar kepada dia punya berupa asal. If dia bab ini, maka amar dia macam ni. Kalau dia bab macam ni, amar dia, apa dia punya fi'il mudhari' dia begini. Itu sebab kenapa fahamkan yang dimaksudkan ni penting Okey. Sekejap, stop sekejap. Ada soalan? Isnad tu macam fi'il dan fa'il. Isnad tu sandaran. Kita kata sandaran. Sandaran kepada kalimah tersebut. Macam contoh macam apa? Fi'il tu perbuatan. Fa'il tu pelaku perbuatan. So bila disandarkan perbuatan kepada pelaku perbuatan, dia panggil isnad lah. Dia panggil isnad. Dan penyandaran perbuatan tak boleh berlaku kecuali pada pelaku perbuatan je. Tak boleh sandar pada yang lain. Perbuatan boleh sandar pada pelaku perbuatan. Ini pelaku perbuatan tu mesti isim, bukannya fi'il. The doer. Bagi the do kan, perbuatan tu mesti isim. Dia bukan fi'il. Dan isim boleh dhamir ke sebagainya. Salah, tapi mesti ada isim. Okay. So setakat ni macam saya sebut tadi kan, bila dia kata apa? Dia kata wazan tu adalah biasa letak 3 letter. Fa, ain, lam. So every word macam kita panggil apa? Kita kata macam apa? Anzala. Anzala. Daripada dia 3 letter. Nazala. Nun, zai, lam. So kita tahu dia punya original meaning. Dan bahkan pengetahuan macam ni penting. Untuk orang yang pakai kamus ni kan, nak pakai kamus. Diorang kena tahu benda ni. Kalau tak tahu kamus, tak tahu usul kalimah ni, sorof ni, tak boleh pakai kamus. Memang tak ada pakai kamus. So sebab tu kenapa dia kata. Jadi dia namakan apa huruf yang pertama dalam 3 letter tu fa kalimah, yang kedua ain kalimah, dan ketiga lam kalimah. Fa, ain, lam. Fa'ala fa, ain, lam. Macam dalam rajah tadi yang kita tunjukkan. Dia gunakannya macam tu. Ni fa, ain, lam. Fa, fi'il, la, ain, fi'il, lam, fi'il. Dia faham macam tu. Okay, baik. Okay, sambung Dia kata lagi, itu pertama. Kedua, fa idza zadat al-kalimatu ala salasati ahrufin. Dan bila bertambah kalimah tu lebih daripada 3 huruf. Fa in kana ziyadatuha nashi'atun min asli wad'il kalimati ala arba'ati ahrufin aw khamsati. Kata contoh kata zitta fil mizan laman aw lamaini ala ahrufi fa'ala. Okey. Dia kata kita tahu yang 3 letter fa, ain, lam. Tapi kalau sekiranya dia 4 letter ke atas. 4 letter ke atas kan. Contoh macam dia kata jika sekiranya penambahan tu, kalau penambahan pada fi'il tersebut terhasil muncul daripada asal peletakan kalimah. Mana originally orang Arab pun letak macam tu. Maka dia kata atau 4 huruf atau 5 huruf, anda tambah pada mizan dia dengan lam 1 atau lam 2 di atas daripada huruf fa'ala. Maka anda kata pada wazan dahraja contohnya, dahraja golek. Menggolekkan golek. Mislu fa'lala.
Fa'lala. Contoh ini saya tunjukkan daripada ni. Fa'lala. Okey, contoh sini tadi kat sini yang ni kita faham lah. Katabah kan je. Mana tengah dia? Okey, contoh ini. Katabah ni kan, katakanlah kita ambil. Okey. Konklusi, kita ambil muka surat. Nasing kan. Nasing kan tak nampak. Okey. Ini contoh tadi pada katabah kan. Jadi bila kita kata macam ni. Okey. Katakanlah kita tukar kalimah ni kepada dahraja. Dahraja. Dia maksud dia golek menggolekkan dahraja. Golek. So dekat sini kan dah tak cukup, dah terlebih. Kita patutnya ada fa, ain, lam. Ada fa, ada ain, ada lam. So dia kata kalau macam ni kita kena buat wazan juga. So wazan yang ini punya wazan, tak boleh pakai fa'ala dah. Kita boleh pakai fa'ala. Dia kata tambah lam. Maksud dia kat sini. Kat sini kan ni. Fa'ala ni, dia kena tambah. Tambah satu lam atau dua lam ke atas fa'ala. Contohnya kita ni wazan kita fa, ain, lam kan. Wazan kita fa, ain dan lam. Okey. Maka dia kata tambah apa? Tambah hujung tu dengan tambah lagi dengan lam. Tambah lam lagi. Itu. Jadi fa'lala. Macam kat sini kan dahraja tak cukup. So kita tambah lagi lah. Dan tambah satu lagi. Tambah satu lagi. Sekejap. Macam tu Okey. So dia akan jadi ni. Dia akan jadi dua lah. Dia lam fi'il tu akan tambah dua. Jadi fa'lala. Fa'lala. Ra tu masih nanti kan. Kemudian tambah satu lagi. So jadi fa, ain, lam, lam. Fa, ain, lam, lam. Fa'lala. Wazan dia fa'lala. Kalau tadi 3 letter, kita ada wazan dia limited lah. Kita nampak lah. Tapi bila katakan 4 letter macam ni, maksudnya dahraja is originally berupa macam ni. Rupa dia dahraja daripada asal orang Arab letakkan macam tu. So, jadi maksud dia, macam saya kata lah, menggolekkan kan. Golek kan. Jadi kalau macam ni kita tak boleh nak ubah dia punya tu. Jadi dia kekal kalimah tersebut macam tu. Cuma dia punya wazan. Cara kita letak wazan dia. Wazan dia akan berbunyi macam inilah macam kita tunjukkan ni. Dia akan berbunyi fa'lala. Fa, ain, lam, lam. Fa'lala. Wazan dia fa, ain, lam, lam. Fa'lala. Fa'lala. Wazan kena ada wazan. Sebab kita kata kita nak buat words ni, kalau tak ada wazan tak masalah. Kalau yang 3 letter tu, dia stop situ je. Yang pakai 3 letter tadi kan. Yang 3 letter tadi, kita ada apa? Fa, ain, lam. Fa, ain, lam. Kataba, kaf, fa, ain, lam. Tapi kalau ini dahraja, tak. Dahraja dia fa, ain, lam, lam. Contoh macam dahraja. Jadi fa, fi'il, ain, fi'il, lam, fi'il, lam, fi'il. Dahraja. Dahraja. So dia buat wazan macam tu Cara buat wazan sedemikian. Okey. Sekejap. Okey, faham tak? Mungkin datang kelas lah. Cakap ikut video ni kan, orang tak nampak sangat. Tapi saya cuba contohkan lah. Pasal nak fahamkan dia punya usul kalimah tersebut. Cara orang Arab meletakkan macam tu. Okay. Jadi dia kata bila tambah atas kalimah 3 tu, 3 huruf tu, kalau dia tambahan tu tambah yang muncul daripada asal peletakan kalimah. Memang original macam tu.
maka wazan kita buat kita 4 huruf ke 5 huruf ditambah pada wazan berkenaan. Misalnya anda tambah pada fa'ala tu lam lagi ataupun 2 lam. Ke atas huruf fa'ala. Taqulu fi wazni dahraja. Contoh bila ada tengok kalimah dahraja, anda kata masalah fa'lala. Dahraja fa'ain lam lam. Kalau kataba atau qara'a fa'ain lam je. Qala fa'ain lam. Okey, dakhala fa'ain lam. Tapi bila dahraja, cara kita wazan dia nanti fa'lala. Dan contoh wazan yang 5 Contoh apa jaham rish. Jaham risha. Oh, jaham risha tu. Mar'ah sakiyatul samjah. Wanita yang apa yang berat, yang apa yang payah bergerak ataupun apa orang tua, wanita tua yang besar. Digelar dengan kalimah jaham rishah. Jaham rish. So dia jaham rish tu kata jaham rish fa'lalil. Fa'lalilu. Itu kalau sekiranya dia termasuk daripada usul kalimah yang kita panggil apa? 5 letter asal. 5 letter asal. Jaham, isu, fa'alilu. Wa in kana nasyi'atu min tikraril harfi min usul kalimati. Kalau sekiranya dia berulang apa kalimah tu apa dia muncul daripada pengulangan huruf di usul kalimah. Okey. Memang kalimah tu dia datang dengan bentuk tadi, kalimah yang sama, huruf yang sama berulang. Maka dia kata karar tama yuqabiluhu fil mizan. Kau ulanglah apa yang tak serupanya dalam mizan. Kalau dia ain, ulanglah ain tu 2 kali. Kalau dia lam, ulang 2 kali. Okey. Fatakul fi wazni qaddama. Contohnya macam qaddama Qaddama sebagai contoh mengemukakan dia maka dia kata bi tasydidil ain, digandakan ain. Jadi apa? Fa'ala. Qaddama wazan dia fa'ala. Qaddama wazan dia fa'ala. Atau jalbaba, jilbab. Jalbaba fa'lala. Yuqalu lahu mudha'af ain aw lam. Maka dikatakan dia mudha'af, digandakan ain atau lam. Yang digandakan ain atau lam. Macam mana nak tahu? Okey, ada kata soalan ini. Dalam kamus akan jadi 4 huruf juga ke? Dalam kamus akan 4 huruf. Dalam kamus juga akan 4 huruf. Kalau kita tengok kan, contoh saya bagi kamus saya bukalah kamus yang boleh terus pergi contoh. Sekejap, saya buka kamus dulu. Sekejap saya ambil English lah. Contoh macam dahraja. Contohnya yang ini. Ni. Turul. Saya tunjukkan. Okey, contoh ini. Kalimah ni. Kalimah dahraja ni. Dahraja. Ni. Kulit ni. Dahraja turul. Dia memang original begitu lah. Dalam kamus akan 4 letter juga. Dia 4 letter juga. Takkan tukar. Dia tak ada 3 letter. Sebab ada bahasa Arab, kalimah bahasa Arab yang 4 huruf macam ni. 4 huruf yang asal. Originally dia 4 huruf. Tapi macam saya kata, ini sangat sedikit. Bila kita compare dengan keseluruhan bahasa Arab punya kalimah yang digunakan seharian, originally yang 3 itulah yang paling paling banyak digunakan. Bukan mana-mana pun memang dia yang paling banyak adalah yang 3 letter. Yang 3 letter sini kan macam macam dajana. Okey. Senyap atau gelap malam. Tapi kalau kita kat sini kan, kat sini kalimah ni ada 4 letter.
Dia original 4 letter. Tak ada kalimah tu dengan letter yang lain. Jika kita buka kamus Arab apa yang tu pun memang 4 letter juga. Okey. Faham Okay, sekejap. Kemudian soalan kedua tadi apa? Macam mana nak tahu nak tambah fa, ain atau lam? Dia fa, ain, lam tu itu original. So ulang balik, fa, ain, lam tu ukuran macam bunyi. Bunyi tu itu yang original, yang asal. So dia cakap dengan kita, kalau sekiranya kalimah tadi kita jumpa dia lebih daripada yang asal. Daripada asal. Dan dia yang 3, lebih dari 3. Macam tadi dahraja. Ada kalimah lain lah saya ingat. Macam mana kalimah dia lain. Kita biasa pakai, kita tak perasan. Istahwaza. Itu campuran. Okey. Ada 4 letters ya. 4 letters. Kalimah. 4 letters. Okay. Contoh sekejap. Waswasa. Waswasa. Mana waswasa? Waswas. Waswas tu 4 letter lah. Waswasa. Wasa. 4 letter lah. So kalau macam okey, katakan kita ambil waswasa Macam okey, ni kita ambil tambah kalimah baru. Kita ambil sini. Contoh ini kita ambil contoh ya. Contoh tak? Contoh tak nampak. Okey. Balik. Okey. Tengok sini. Tengok sini share screen. Contoh macam ni. Waswasa. Waswasa is actually 4 letter. Kita tak pasal kan? Waswasa. Waswasa ni asal memang bahasa Arab dia 4 letter. Wasa. Was. So kat situ kan nampak tak? Ini original 4 letter. 4 huruf dari asal. Objek 3 tak jumpa. Tak ada waswa. Mana ada? Sausa. Mana ada? So dekat sini bila kita nak ukur waswasa yuwaswisu. So wazan dia apa? Fa'lala yufa'lilu. Fa'lala. Mana wazan dia fa'lala? Fa'lala. Fa'lala. Pasal dia yang pertama akan jadi fa, kedua sin, ni akan jadi ain, ketiga waw akan jadi lam, keempat sin yang keempat tu akan jadi lam juga. Waswasa, wazan dia kalau kita nak ukur adalah fa'lala. Kalau dahraja yudahriju. Fa'lala yufa'lilu. Waswasa yuwaswisu. So bunyi kita akan dengar dia macam ni. Kita akan dengar bunyi dia macam ni. Copy. Macam ni ada tu. Kalau contoh macam pada ini Okey. Wazan dia yang dia kata fa. Okey, macam ni. Fa la. Mudhari' dia yufa lilu. Yang serupa macam dia, contoh apa? Macam ni dahraja.
Yudahriju. Riju. So, jadi apa? Was-wasa. Wasa. Yuwaswisu. 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 Yuwas. Yuwaswisu. Tu nampak kan? So dalam contoh yang kita ada ni kan. Dia macam ni fa. Okey. Kat sini fa, dia ukur macam nilah. Dia bila kita kata okey, bab apa? Contoh macam kita kata dahraja ni bab apa? Kita kata bab fa'lala yufa'lilu. Waswasa yuwaswisu. Waswasa pun sama dia ikut pada itu. So okey, ini memang original macam tu 4 letter, semua 4 letter. Dan bunyi yang kita maksudkan wazan tu adalah baris. First letter baris atas, second letter baris mati, third letter baris atas, fourth letter baris atas. Ketika madi, ketika mudhari' yufa'lilu, ya baris depan, kemudian fa, the first letter tu, kalau kat sini fa lah, kat sini dal lah first letter dia, sini first letter dia waw. So bunyi dia adalah yufa'lilu. So dia kena fa tu baris atas, sini pun baris atas, second letter baris mati, sini baris mati. Third letter baris bawah, sini baris bawah, sini pun baris bawah. Last letter tak kisahlah. So jadi dia ikutan baris tu dipanggil sebagai wazan. Faham Ikutan baris tu dipanggil sebagai wazan, timbangan. Faham jadi kita kata memang original huruf tadi memang dia 4 letter. Bukannya satu letter saja. Jadi contoh lain macam apa? Dabaro bukan. Zalzala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzala tu pun 4 letter asal lah. Original 4 letter Jadi kalau kadang-kadang banyak kita dah pakai tapi kita tak perasan kalimah-kalimah yang sedemikian. Kita kata ada 4 letter daripada asal. Okey, tengok balik pada buku. Mana buku kita dah. Okey. So, jadi dia kata kalau dia datang macam ni lah, macam ni. Dia just add up untuk kita buat ukuran tu, tambah lam lagi. 1 lam atau 2 lam. Tapi kalau sekiranya yang berulang dalam kalimah tersebut apa? Dia punya letter tu sama. Macam kat sini kan baca jalbaba. Dia fa'lala lah. Kalau dia kata macam kat sini huruf letter dia sama. Macam qaddama, dal, double dal. 2 dal. Qaf, dal, mim. Maka dia punya wazan fa'lala, fa'ala. Fa ain lam, fa ain lam. Cuma dia kata kadang-kadang yang jenis macam ni, kan macam kat sini kan. Ba dengan ba. Dia fa'lala. Tapi kalau macam yang kita buat tadi tak ada. Dia memang lam dia tambahan lah. Tapi kalau dia tengah gandaan tadi, dia jadi qaddama, jadi fa ain lam. Kat sini pasal memang fa lam lam. Fa ain lam lam. Kita kata mudha'af lah dikatakan. Okey. Kalau wa in kan ziyadatu nasyi'atun min ziyadatil harfin aw harfaini aw aktsar min huruf, dan jika tambahan itu timbul daripada tambahan huruf, bukannya asal. Wallahu a'lam, berhenti sini. Siapa ni lagi? Stop dulu. Asal wazan So insya-Allah nanti kita akan sambung lagi. Yang ini original mana original tadi kita kekal itu. Nanti kita akan tambah kepada yang tambahan, bukan original. Letters tu masuk tapi untuk tambahan kepada yang asal. So nanti kita akan bagi tahu wazan macam mana. Daripada wazan yang kita kenal, nanti kita nak tahu ini kalimah mana. Contoh macam kita buka apa ayat Quran kan. Contoh kan. Contoh
Contoh dia macam kalimah ni. Okay, contoh dia macam ni. Share screen. Ni Quran ni. Ni kita buka macam ni kan. Macam ni kan. Ni kat sini yang kita nak faham. Macam contoh macam okey. Contoh Al-Fatihah sendiri kan. Okey, yang kalau isim dia kita akan belajar lah macam Rahman ni daripada Rahamim. Contoh Ar-Rahim pun Rahamim. Ini dia punya wazan asal dia. Alhamdu ha mim dal. Allah tu alif lam alif hamzah lam ha ilah. Kemudian alamin ain lam mim. Rabbi rababa. Ni dia ada wazan ni, dia ada wazan. Ar-Rahman ni pun ada wazan, ni ada wazan. Malik fa'il, fa'il. Yaumi, yaumiddin, yaum tak adalah yaum kalimah asal. Ad-din, dana yadinu, dainan atau dinun atau dini. Jadi kat sini. Na'budu, dia abada ya'budu. Abada ya'budu. Fa'ala yaf'ulu. Nasta'in, ista'ana yasta'inu, nasta'inu. Ni semua ni ada wazan. Semua ni ada wazan ni. Semua ada wazan. Mustaqim ni ada mustafilun. Mustaqim. Mustaqimun daripada istaqama. Yastaqimu, taqama. Semua ni ada wazan. Ada wazan. So bila kita belajar surah nanti kita akan check wazan dia. Ini bukanlah hanya an'amta daripada naima. Maghdub, ghadiba. Dhalla ya dhalla, dhalla. Dhalim, dhalla yadillu. Dia ada wazan asal. So jadi bila kita belajar surah kita akan tengok kalimah tadi kepada asal rupa dia yang mula-mula. Itu kaedah dia. Asal rupa dia yang mula-mula. Itu yang pentingnya untuk kita kita belajar surah ni insya-Allah nanti. Nanti kita sambung lagi. Jadi setakat ni kita bagi tahu yang 3 letter asal dan 4 letter yang asal. So kalau nanti kita akan bincangkan yang lebih 3 tapi tambahan. Kita nak tunjukkan sikit. Nanti lepas daripada tajuk nanti dia akan go through pada satu persatu. Cuma dia nak faham pada kita mesti ada wazan. Timbangan untuk kita kenal fi'il atau isim yang kita jumpa tu bab apa. Apa ukuran dia yang kita boleh kenal. Macam baitun, failun, fa'lun. Baitun is fa'lun. Kan? Kitabun, fi'alun. Kitabun, fi'alun. Macam kutubun, fu'ulun. Dia akan ada wazan. Itu panggil wazan. Kita nak kenal wazan supaya kita tahu asal dia apa. Pasal dia dalam perkara ni macam kita nak rungkaikan balik supaya kita tahu rupa dia macam mana. Okay, baik. Salman, okay. Stop kot kelas. Pukul 1 lebih dah. Saya baru je nak bagi tahu 5 minit warning. Okay, baik. Zalzala macam ya. Dari YouTube Zalzala betul. Nanti kita akan tengok dia, kita akan tengok satu persatu. Zalzala. Okay. Yang mana ada kalimah banyak kita pakai tapi kita tak perasan. Nanti insya-Allah nanti kita akan ni balik. Cuma yang tu semua yang bentuk original kalau 3 letter fa'ala. Fa'ila ke fa'lun ke apa okey. 3 letter. Tapi kalau sekiranya dia jadi 4 letter macam dahraja tadi, kita baca dengan fa'lala. Fa'lala. Waswasa. Fa'lala juga. Kalau kecuali di tengah-tengah, maka kita fa'ala lah. Kita gandakanlah. Kita tadi. Kalau berhujung pula macam tu. Macam hujung tadi. Hujung tadi kan, dia bagi contoh yang hujung dia sama. Macam jalbaba. Jalbaba yujalbibu. Jalbaba yujalbibu. Jilbab tu daripada kalimah tu jalbaba lah. Bukan jalaba Bukan jalaba. Jalbaba. Yujalbibu. Jilbab. Dia kalimah jalbaba Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Nanti kita sambung kemudian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallam alhamdulillah rabbil alamin. Insya-Allah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.